Hello, Assalamualaikum. Hai. First of all, sorry lambat bagi video pula. Okay, untuk chapter 5 metabolism and enzyme, sebenarnya kita dah masuk dah hari tu waktu apa sebelum exam kan. Tapi tapi some of you absent. Basically apa yang telah kita cover dalam kelas adalah pasal kita bagi contoh lah macam makanan kita dekat dalam tu kan ada karbohidrat, protein, lipid. So kita akan digest the nutrients. So digestion involve enzyme. Dia melajukan proses digestion tersebut. Kalau tak ada enzyme, boleh makanan tu boleh terdigest, dia boleh terurai sendiri kan, tapi it's gonna take very long. Macam contoh macam telur tu, telur tu awak cuba letak dekat luar, tunggulah like weeks barulah protein dalam telur tu akan broken down, akan lalui proses decomposition apa semua tu. Jadi dengan adanya enzyme, the process of digestion only take about 3 to 4 hours macam tu. Okay, right. Jadi lepas tu kita tengok the concept of metabolism. Ada dua, keta dengan anabolism. Yang ni straightforward, nanti awak boleh baca sendiri siapa yang tak datang tu. And then kita intro dekat awak apa itu substrate, apa itu enzyme, apa itu product, dan juga this arrow reversible reaction. Sebab enzyme ni dia boleh catalyze, dia boleh speeds up the reaction forward dan juga backward. Lepas tu yang ni ialah revision daripada form 4 punya chapter 4 punya cerita. Sebab macam contoh kita belajar maltose kan, maltose akan undergo hydrolysis, enzyme dia maltase. Sebab kita nak introduce kat awak nama enzyme tu mudah, awak just tukar huruf. Maltose enzyme dia maltase, lactose enzyme dia lactase, sucrose enzyme dia sucrase, lipid enzyme dia lipase. Okay, tapi lipid kita specify triglyceride lah. Alright, jadi kepada yang tak datang tu, saya intro dengan awak sikit lah apa itu enzyme. Enzyme is basically biological catalyst. Apa maksud catalyst? Maksud dia molecules that can speed up the chemical reaction. Dia tolong other chemical reaction berlaku dengan lebih cepat. Macam saya bagi contoh digestion tadi tu kan. So enzyme ni dia hanya dihasilkan oleh living organisms. Kita boleh apply dia kepada non-living organism. Contohnya nanti kita belajar application dalam washing deterjen, sabun basuh baju, dalam jus apple. Tapi still kita kena extract enzyme tu daripada living organisms. Okay, jadi ini contoh. Yang kuning tu itu ialah enzyme. So yang this one ialah substrate. Sebagai contoh kita bagi lactose. So awak dah belajar kan, lactose ni dibina daripada dua monomer, iaitu glucose dengan galactose. So glucose galactose dia bind membentuk lactose. Alright, jadi yang ni kalau molekul ni ialah lactose, maka salah satu dia ialah glucose, lagi satu ialah galactose. Jadi bila diorang bergabung membentuk lactose lah. Now lactose ada dekat dalam susu lembu, semua susu lah. So bila kita minum susu, kita akan digest the lactose. So this is the enzyme that's gonna digest the lactose tau. So kalau dekat enzyme tu, kalau awak tengok, ini ada specific part ni. This is what we call active site. Okay, jadi active site ni dia punya shape adalah specific and complementary to the substrate. Apa maksud specific? Maksud dia kalau molekul seperti maltose ataupun sucrose, enzim lain yang akan catalyze dia, sebab diorang masing-masing ada active site diorang sendiri. Itu maksud spesifik. Complementary maknanya, contoh kalau awak tengok nanti lactose tu dia akan bind to the active site. Bentuk diorang tidak sama je. Yang ni terjulur keluar, yang ni termasuk dalam kan. So it's not exactly the same, but they are complement to each other. Okay, sebab tu kita describe complement, specific and complementary. Now, awak kena cakap lactose bind to the active site. Awak tak boleh kata lactose bind to the enzyme sahaja. Salah. Kena kata lactose bind to the active site of the enzyme. Jadi bila dia bind, enzyme itulah yang akan mempercepatkan proses untuk break the bond between glucose dengan galactose. Jadi lepas bond to break, maka kita dapatlah monomer dia, glucose dengan galactose yang berasingan. Kalau tak ada enzim, dia boleh breakdown sendiri, tapi proses mengambil sangat lambat, like weeks or month baru dia jadi. Okay, now enzim yang sama dia boleh catalyze hydrolysis, enzim yang sama dia boleh catalyze the condensation. Contoh, glucose masuk,
galactose masuk. Lepas tu dia akan dia akan form the bond between them. Maka terhasillah lactose molecule. Itu adalah intro tentang enzim. Jadi kita akan continue terus this page pun lock and key hypothesis kita dah discuss, activation energy dah discuss. Saya akan start dengan characteristic of the enzyme for the video.